Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdasatuha wa kullu muhdasatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa barakatihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Saya muliakan pengurusi majlis, bahagia seluruh jawatan kuasa Masjid Bushra, pegawai masjid yang saya hormati, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat, mukminin mukminat rahimakumullah. Dahulu marilah sama-sama kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesempatan, diberikan peluang pada pagi ini dapat kita bersama-sama di dalam majlis yang kita susun atur bersempena dengan kuliah duha kali pertama ni saya datang ke sini. Dan mudah-mudahan kita semua diberkati Allah, dirahmati Allah, dan juga diberikan kesihatan yang sempurna, dan juga diberikan kelapangan masa. Satu-satunya waktu yang sangat eksklusif pada hari Sabtu ni. Inilah dia waktu yang Allah Ta'ala tuliskan untuk kita dapat bersama-sama. Dia bagi hidayah dan taufik kepada kita untuk sama-sama dalam majlis ilmu ni. Hidayah ni artinya perasaan dalam hati yang Allah Ta'ala beri kat kita, rasa nak buat kebajikan. Hidayah ni rasa dalam hati yang Allah Ta'ala beri, satu cetusan yang Allah Ta'ala beri dalam hati manusia, teringin nak buat kebajikan. Tapi bukan semua yang dapat kita lunaskan, melainkan apa yang diberi taufik oleh Allah Ta'ala. Taufik artinya laluan-laluan yang Allah Ta'ala mudahkan supaya hidayah dalam hati kita dapat dilunaskan. Jadi dengan hidayah dan taufik, maka bolehlah kita buat kebajikan. Ada orang yang hari ini memang betul-betul nak main Masjid Bushra, tiba-tiba bila siap semua pakai, dia beradik dekat main rumah. Hidayah dah ada dah, tapi laluan untuk datang bersama-sama kita dia tak dapat. Maka pakat duduk rumah lah mereka. Dapat pahala dapat dah, tapi satu pahala. Kalau dia pemain di sini dapat 10 pahala. Dalam masjid ni kalau kita duduk, ada banyak kebajikan yang kita dapat. Yang pertama, kita dapat doa malaikat. Kita boleh iktikaf. Iktikaf ni antara amalan dalam dunia kita ni yang paling mudah dan pahala paling besar, tapi ramai yang tak ambil peluang. Benda paling mudah, tuan-tuan perempuan duduk je. Masjid ni pula masjid yang tenang. Aircon buka kiri kanan, belakang pun ada. Tempat yang paling tenang ni macam orang yang paling tenang lah. Senang lena. Orang susah hati payah nak lena. Orang yang paling tenang senang lena. Sedang-sedang kita duk mengajak pun dia lena. Tak apalah, paling tidak kita tahu kata dia sangat tenang. Di rumah macam tu, di rumah kalau kita duk tak tenang, hati kita gelisah, lena pun tak boleh. Orang Kedah kata tak boleh lena. Tapi bila orang yang tenang hati dia, boleh lena dengan tenang. Isteri dia pula bisik di telinga suami dia, ampun maaf bang, kok dalam satu hari ni buat salah dengan abang. Suami dia kata okey lah,
Suami okey je, mana nak tahu kok sat pergi tidur siapa-siapa pergi dulu. Sama ada isteri yang mati ataupun suami yang mati. Satu orang ustazah tu dia petua kat saya, sebelum tidur isteri tidurlah atas bahu suami dan pusingkan muka kita ke telinga dia, bisikkan di telinga dia, ampun maaf kalau ada salah silap. Lepas tu saya tambah sikit untuk mereka yang 50 kilo ke bawah. Yang 70-80 kilo tak usah kot, takut patah bahu. Itu saya tambah aja, tenang tak? Tenang hati kita. Rasulullah pernah bergurau dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Dia kata, wahai Aisyah, sebelum kamu tidur maafkan semua orang. Maafkan semua orang. Yang kedua, sebelum kamu tidur habiskan sekali khatam Al-Quran. Aisyah tak kata apa. Yang ketiga, engkau selawatlah kepada Nabi-Mu. Tanya ucap selawat, wassalli ala sayyidina Muhammad. Dan yang keempat, engkau laksanakanlah haji. Maka Siti Aisyah kata, macam mana nak buat selawat kat Nabi boleh, maafkan orang boleh, nak khatam Quran ni sebelum tidur baca qul Allah 3 kali pun tak dan habis, lena dah. Macam mana nak khatam Quran? Kata Nabi SAW, satu kali kita baca suratul Ikhlas sama dengan 1/3 Al-Quran. Maka engkau bacalah 3 kali, seperti mana kamu membaca seluruh isi Al-Quran. Ataupun yang ketiganya, yang keempatnya, bacalah la haula wala quwata illa billah 3 kali. Dan engkau bacalah doa nak tidur, Allah Ta'ala beri pahala kepada kamu berlipat ganda. Jadi sebelum tidur maafkan semua orang. Kalau orang ada di sebelah kita, maafkan dia. Kalau tak ada, tak payahlah pergi maaf siapa-siapa, kan? Suami tak ada nak maaf kat siapa, ustaz? Tak usah duk tanyalah, tak ada, kan? Ini main tanya kita, ustaz, ada tak doa nak bagi dapat anak? Saya kata, sebelum saya bagi, saya nak tanya dulu, ada suami ke tak? Tak ada, tak usah duk ambil doa. Apa tanya kita, suami tak ada, lepas tu minta doa dapat anak? Tak ada. Tu yang kata tu, minta ni pun kadang-kadang kena dengan cara dia, ataupun kita sebut kena dengan elok dia punya cara dia. Usaha kena ada, ikhtiar pun kena ada. Usaha cari doa betul dah, ikhtiar lah bagi ada suami, kan? Ada doa kan dalam Quran, Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Kalau siapa-siapa yang tak dapat anak lagi, suruh baca doa tu nyak-nyak, Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Baca banyak-banyak kali sebelum tidur, ya. Kemudian ada lagi betul, nah, abang abang tu pembeli abang kan, tuan-tuan hat tak ada bini tu usah cerita apalah, dia ada ni, ya. Kalau lah susah nak dapat anak, saya tak bilang pada ketika bersetubuh itu, ketika benih keluar masuk dalam rahim isteri, pada ketika itu baca doa, ya. Apa doa dia? Ada satu doa yang dalam surah, saya tak ingat dah surah apa lagi, saya ingat siapa. Ketika keluarnya benih, Alhamdulillahillazi itu tak ada dalam ayat tu, tapi tambahan dalam doa tu, Alhamdulillahillazi khalaqa minal ba'i basharan faja'alahu nasaban wa sihran wa kana rabbuka qadira. Baca tengok dalam Google ayat apa, Alhamdulillahillazi khalaqa minal ba'i basharan. Pada ketika keluar air benih tu masuk dalam rahim isteri, suami baca Alhamdulillahillazi khalaqa minal ma'i basharan faja'alahu nasaran. Panjang kan? Panjang kot, Ustaz, tak dan kot. Tak tahu dan tak tahu.
Tapi kena dan lah. Betul. Alhamdulillahillazi khalaqa minal ma'i basharan faja'alahu nasaban wa sihran wa kana rabbuka qadira. Saya pernah baca depan Datuk Mufti. Datuk, betul ke Datuk kalau doa ni kita baca pada ketika kita bersetubuh, Allah Ta'ala mudah bagi kat kita zuriat. Betul yang kita baca. Saya baca Alhamdulillahillazi khalaqa minal ma'i basharan faja'alahu nasaban wa sihran. Dia kata tak betul sebab doa tu kenapa habis? Wa kana rabbuka qadira. Macam tu. Tuan-tuan carilah. Cari dalam Quran. Ayat Quran. Ayat Quran. Tapi kena tambah di depan alhamdulillahillazi. Ya. Mudah-mudahan Allah Taala beri kepada kita zuriat. Rasulullah pesan kepada Siti Aisyah, baca sekali Al-Quran. Siti Aisyah kata, ya Rasulullah, macam mana nak baca ni? Maka Rasulullah kata, suratul Ikhlas 1/3 Al-Quran sekali kita baca. Maka bacalah 3 kali suratul Ikhlas. Qul wallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baca 3 kali, menyamai sekali khatam Al-Quran sebelum kita tidur. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, itulah antara sedikit pesanan Nabi SAW kepada Siti Aisyah, supaya tidur kita dalam keadaan tenang, bangun pula nanti dalam keadaan kuat. Fatimah pernah, ini cerita dalam Al-Jawharul Mahwu. Fatimah pernah mengadu kepada Rasulullah, ayahanda dia. Fatimah tak pernah panggil ayah. Dia panggil Rasulullah, ya Rasulullah. Siti Aisyah tak pernah panggil abang, tak pernah panggil Muhammad. Jibril saja panggil Muhammad, ya Muhammad. Siti Aisyah pun panggil ya Rasulullah. Siapa-siapa pergi duk ceramah melawak panggil Mamat, mohong ya Rasulullah. Isteri Rasulullah tak pernah panggil Mamat. Perempuan, siapa isteri Rasulullah yang Rasulullah paling sayang? Siti Aisyah dengan Khadijah. Siapa isteri Rasulullah paling cantik? Siti Aisyah dengan Safiyah. Safiyah binti Huyai, Yahudi tu, tapi sangat kuat dengan Islam, sehingga kan ada di kalangan orang-orang Quraisy kata kepada Rasulullah, kau kahwin dengan seorang anak seorang Yahudi yang rahib, yang kuat Yahudi, bukan yang kuat Yahudi biasa ni, yang kuat Yahudi yang kau kahwin. Maka Rasulullah kata, kau tengoklah amalan dia. Safiyah memang amalan dia kuat. Siti Aisyah pernah kata kat Safiyah, pernah kata kat Rasulullah, Safiyah tu cantik ya Rasulullah, kecil dia, cuma sayangnya dia pendek. Apa ni, orang Kedah panggil kemetot. Kemetot? Tak tahu kemetot? Orang Kedah kalau pendek panggil kemetot, kalau gemuk panggil tembun. Amboi bini hang lah ni, tembun. Tembun tu kira okey lah tu, pandai jaga lah tu. Safiyah ni, Siti Aisyah kata kat dia, cantik ya Rasulullah Safiyah ni, tapi sayangnya dia pendek. Dalam nada Aisyah tu sebenarnya bukan nada memuji, nada perli dan keji. Pendek pada orang Arab satu orang yang tak elok. Orang Arab suka badan tinggi besar kan. Maka Rasulullah kata kat Safiyah, kata kat Siti Aisyah, ya Aisyah, kalau seandainya bahasa yang kamu kata kepada Safiyah itu dibuang dalam laut, busuk air laut. Jangan duk kata kat madu, tak baik. Madu lah dah. Jangan duk kata ke orang, tak baik. Ni madu lah. Sorry. Silap. Tak baik. Walaupun kata dalam bentuk menyindir, kalau dibuang bahasa kita dalam laut, busuk air laut. Kotornya. Hafsah pernah diceritakan, ya, isteri Rasulullah nama Hafsah ni pernah diceritakan, kata dicerai oleh Rasulullah kerana dia pecah rahsia Rasulullah.
Maka Jibril alaihi salam setelah Rasulullah ceraikan dia, turun ayat wa iza talaqtumun nisa fatalliquhunna tu maksud dia suruh pi rujuk semula Hafsah, kerana Hafsah ni seorang ahli syurga. Pasal apa? Pasal dia kuat beramal, siang dia puasa, malam qiyamul lail, siang dia puasa, malam qiyamul lail. Tu isteri Rasulullah. Rasulullah istihar dah tu masuk syurga. Kan senang nak dapat dah tu. Seorang lagi siapa dia? Ummu Aiman. Saya dengar nama Ummu Aiman. Ummu Aiman ni dia pengasuh Rasulullah. Pengasuh. Dia ni baik. Bila suami dia hamba kepada Muawiyah. Dia hamba dulu ni. Lepas tu dia kahwin dengan satu orang laki-laki. Laki-laki tu mati dalam medan perang. Maka Rasulullah diceritakan oleh Jibril kata Ummu Aiman itu adalah ahli syurga. Rasulullah habaqlah kepada Zaid bin Harisah, sebab Zaid bin Harisah tu adalah rumah dia. Rasulullah habaq kat Zaid bin Harisah, Ummu Aiman tu ahli syurga. Zaid pergi kahwin dengan Ummu Aiman, lahirlah panglima perang yang nama Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid tu muda lagi, umur belasan tahun dah jadi panglima perang. Dahsyat tak dahsyat? Khalid bin Al-Walid ada pada ketika itu. Rasulullah tak bagi tugas tu kepada Khalid Al-Walid, bagi kepada Usamah bin Zaid. Hebat tak hebat? Tu orang-orang di sekeliling Rasulullah. Apa kata Rasulullah kepada Siti Fatimah? Wahai Fatimah, tak perlu kamu ada jariah-jariah ni, hamba lah. Siti Fatimah kata, ya Rasulullah, aku letih sangat. Kerana pada siang hari aku seolah-olah jadi macam hamba ya Rasulullah. Pasal buat kerja semua. Rupanya bukan isteri kita saja mengadu macam tu. Siti Fatimah pun mengadu, tak larat ya Rasulullah. Maka Rasulullah kata apa? Engkau bacalah subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali sebelum tidur. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sekali tidur, bagi esok bangun dalam keadaan sangat segar, artinya badan akan jadi kuat. Perempuan hak tak larat, mana nak tahu kan kecil manis kecil manis tak larat. Ada orang lelaki kecil manis tapi orang perempuan suka. Pasal apa? Dia kata tengok Pak Ji tu jalan pelan, elok lah Pak Ji tu kita tengok. Rupanya ada budak-budak muda ni peminat barang antik rupanya. Pak Ji ni jangan duk puasa selamat tu. Tengok awak lah tak jalan pelan dah kawan tu kecil manis. Pelan dia jalan. Allahu Akbar. Bacalah subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Rasulullah kata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sekali, maka bangkit pada pagi esok badan kita akan segar dan kuat. Maka Rasulullah kata kepada pengisak gandum Siti Fatimah. Siti Fatimah duk kisah gandum Rasulullah kata kepada pengisak tu, bismillahirrahmanirrahim, engkau kisarlah gandum ni sampai matahari jatuh. Satu hari itu automatik. Mana ada pengisar automatik zaman dulu. Dia pusing sehingga Rasulullah kata berhenti. Kalau tak berhenti sampai hari kiamat dia berpusing. Dalam kitab kata. Kalau dia kan kisar gandum tu kita ambil buah dan lubang ni kan. Tuan-tuan saya tengok tak ngisap gandum Arab tu pusing tu, buah lubang buah lubang dia jadi keluar ni lah, keluar dia punya yang hancur dah lah apa ni tepung gandum tu. Tepung gandum hak elok lah, gandum pun ada jenis-jenis, ada kualiti ada tak kualiti. Rasulullah jarang makan apa ni roti yang berkualiti. Selalu makan roti yang kualiti dia rendah. Kalau tuan-tuan perempuan biasa pergi Mesir, ada satu jenis roti yang orang Arab duk tanggung entah kepala jual murah-murah tu aish tu. Hak tu daripada tepung jagung. Hak tu kalau makan memang roti yang rendah kualiti lah. Kita kena tepuk 2-3 kali dulu, beri habuk dia keluar baru boleh makan. Apa
Orang apa Arab kata, bawab yang duk jaga pintu apa asrama tu kata apa? Kata kami orang Malaysia tak lalu makan ais. Di tempat tu tak ada roti lain dah, yang ada hak tu je nak makan sampai tengah hari baru ada makanan. Tahu dia kata apa? Man lam yakul ais falam ya'is. Hang tak makan mati. Tak nak makanan dah, tu lah yang ada pun. Arab kata kat sana, man lam yakul ais falam ya'is. Hang tak makan ais mati. Pasal apa? Tak ada makanan dah, itu je yang ada. Berapa dia kata nak? Saya kata 2. Dia bagilah kat saya 2, lepas tu bagi jam. Bolehlah makan 3 bulan duduk tempat tu makan dengan wafidin, orang-orang luar daripada Nigeria dan sebagainya. Allah, tuan-tuan perempuan, itulah dia cerita orang mengaji. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, kita tengoklah hadis Qudsi ni. Saya duk cari satu hadis tadi tu yang duk buka banyak kali tu. Sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca hadis Qudsi. Kalaulah seandainya jadi program ni program bulanan, saya akan baca kitab hadis ni lah, senang ni. Sebab hadis Qudsi ni dia punya makam dia tinggi. Hadis ini adalah hadis daripada kalam Rasulullah tapi makna dari Allah. Sebab itu hadis Qudsi selalu kita dengar bunyi macam mana? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama qala Allah taala. Kan hadis Qudsi dia selalu bunyi macam itulah. Qala Rasulullah, artinya Rasulullah sebut dengan lafaz baginda, dan makna hadis Qudsi ini daripada Allah. Sebab itu hadis Qudsi biasanya bermula dengan ya bani Adam. Macam tu. Ya. Adakah hadis Qudsi yang senang? Ada satu hadis dalam kitab Hikam Ibn Atta. Mula-mula tu kan ada satu hadis, adatu li'ibadiyas salihin, aku sediakan kepada hamba-hambaku yang soleh, mala ainun ra'at, di syurga itu mata tak pernah tengok, wala uzunun sami'at, dan telinga tak pernah dengar, wala khatara ala qalbil bashar, dan hati tak pernah terlintas. Itu hadis Qudsi. Allah Ta'ala kata, aku sediakan kepada hamba-hambaku yang soleh, orang yang beramal soleh dan beriman. Ya, innal ladzina amanu wa amilus salihat lahum jannat, boleh masuk syurga. Yang kedua, ahli syurga ialah innal muttaqina fi jannatin, orang muttaqin akan masuk syurga. Dan yang ketiga yang disebut oleh Allah dalam Quran, innal abrara lafi na'im, orang yang abrar akan masuk syurga. Jadi 3 jenis manusia yang layak untuk masuk syurga Allah Ta'ala. Yang lain-lainnya di bawah tapisan. Yang pertama, innal ladzina amanu wa amilus solihat, orang beriman dan beramal soleh. Yang kedua, innal muttaqin, orang yang muttaqin. Muttaqin ni makam dia duk nombor 3, nombor 4. Makam orang muttaqin. Yang pertama, muslimin. Yang kedua, mukminin. Yang ketiga, muhsinin. Yang keempat, muttaqin. Yang kelima, al-abrar. Ya, nombor 4. Jadi kalau kita boleh pi makam tu pun tak apa dah. Syurga tu. Rabi'atul Adawiyah kata, mahar untuk syurga itu mahal harganya. Bukan orang biasa-biasa, tapi orang luar biasa. Rabi'atul Adawiyah kata, mahar ni artinya mas kahwin, bayaran untuk masuk syurga Allah Ta'ala itu mahal harganya. Bukan orang biasa-biasa masuk syurga. Yang masuk syurga itu orang luar biasa. Kalau orang biasa-biasa ni, apalah, semayang fardu sudahlah, pergi lepas je. Baru lepas, kata Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, baru balik modal, untung tak ada. Nak masuk syurga kena ada untung. Sakat modal je tak jadi. Apa dia modal dia?
buat semua yang fardu, baru balik modal. Dan nak untung, buat hak sunat. Hak sunat kena buat. Terima kasihlah kat Masjid Bushra buat kuliah duha. Paling tidak pun tuan-tuan, kita langkah masuk dalam masjid, sempat semayang sunat duha. Lepas tu kita pakat duduk dalam majlis ilmu. Tak tahulah, boleh duduk iktikaf, boleh duduk dalam majlis ilmu, boleh hubung silaturahim. Dah 3 dah doa malaikat dapat kat kita, kan? Lah, inilah kira macam dengan syurga lah. Ni macam taman syurga lah. Kat duduk tenang, tuan-tuan mengelamun pun tak apa. Duduk dalam masjid yang tikah, lepas tu mengelamun. Lamun lah, tak mana-mana. Lagi bagus kalau dengar ceramah lah, kan? Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, sikit cerita pasal syurga. Syurga ni adalah merupakan satu tempat yang Allah Ta'ala beri balasan kepada orang yang dapat redha Allah. Redha Allah ialah untuk orang yang banyak buat amal ibadat. Orang yang banyak buat amal ibadat dapat pahala. Dengan banyak pahala, Tuhan redha. Dengan redha, masuk syurga. Tu kaedah dia. Kalau orang kata orang buat amal ibadat belum tentu masuk syurga, kita kata orang buat amal ibadat banyak dapat pahala, pahala banyak dapat redha, redha Allah Ta'ala masuk syurga. Itu kaedah dia. Tapi kalau orang kata alah tak usah duk harap lah buat amal ibadat banyak pun bukan tentu masuk syurga, hak tak buat lagi tak boleh masuk orang dah. Hak buat pun belum tentu boleh masuk, hak tak buat belum tentu boleh masuk, lagi tak boleh masuk. Dia tak dia kata ke orang belah kampung saya, dia kata syurga ni ada 2 jenis. Satu syurga di dunia, satu syurga di akhirat. Syurga di akhirat hak Allah Ta'ala sediakan kepada kita. Dalam kitab Usulut Tauhid, syurga ada 8 pintu, bukan 7, 8 pintu. Pintu yang terakhir tu nama dia Darul Qarar. Darul Qarar. Dia ada syurga Firdaus, ada syurga Naim, ada syurga macam-macam nama syurga. 7 pintu syurga, ada satu lagi 8, nama dia Darul Qarar. Atau dalam kitab Usulut Tauhid ada cerita tentang syurga. Orang kampung saya kata syurga ada 2, satu syurga di akhirat hak Allah Ta'ala sedia, satu syurga di dunia. Apa maksud syurga di dunia? Ada 3 ciri. Yang pertama shin, yang kedua ra, yang ketiga ga. Shin tu orang Kedah kata syok. Siapa yang duduk dalam rumah yang syok je duduk dalam rumah, 1/3 daripada syurga ada dah dalam rumah. Dia boleh gelak dengan isteri dia walaupun benda kecil-kecil. Benda kecil-kecil kita boleh gelak. Siapa yang tak boleh gelak dengan isteri seminggu 2 kali, memang dia tak syok. Hak ada suami lah, hak tak ada kata aku nak gelak seorang-seorang pasal apa lah, apa benda. Hak ada isteri lah, boleh gelak dengan isteri walaupun isu kecil-kecil. Simple je. Isu dia kucing tunggu tikui, ekor dia duk nyuk-nyak. Kita pergi duk tengok, boleh gelak dua-dua orang cukup. Ataupun suami bergurau dengan isteri, dia buat lawak lah, apa ikut suka dia lah. Contoh. Tapi jangan marah pula. Kadang-kadang kita nak melawak ni marah. Puan-puan, kalau suami makan nasi habis dah, puan-puan tanya apa? Puan-puan, suami makan nasi, lepas tu nasi habis dalam pinggan, puan-puan tanya apa? Tuan-tuan dengar tak? Tak dengar? Puan-puan tanya apa? Abang nak tambah ke? Okey? Tak, perempuan selalu tanya apa? Dah nasi habis dalam pinggan, lepas tu perempuan tengok nasi dah habis, mesti perempuan tanya kan, abang nak tambah ke? Tuan-tuan jawab apa?
InsyaAllah. Orang duk tanya, nak tambah ke? InsyaAllah. Apa dia? Yang orang duk tanya nak tambah, dia buat insyaAllah, insyaAllah. Anak-anak faham dah, mak ni tak faham lagi. Anak-anak dia kata, mak, ayah dah kona, mak, dah kona. Tahu kona? Dia dah pergi kat lain dah, dia faham tambah isteri, mak dia faham tambah nasi. La ilaha illallah. Kesian kat dia pun kata ish, tak sangka pula ke situ pinya. Melawak je, tapi jaga-jaga melawak jenis tu, satgi dia terak gulai atas kepala. Jangan dok mereka. Kita boleh gelak dalam rumah kan, dia buat pulut, lepas tu bubuh pelam, tuan-tuan makan sampai habis, tuan-tuan kata apa? Sedap, tapi sayang sikit je. Awak tak masin, sedap tapi sayang sikit je. Tak lemak lah. Sedap sikit. Sedap dah, tapi sayang sikit ya. Pasal apa? Sikit. Yang isteri tak faham lagi, la ilaha illallah, mak hang ni lambat tangkap sungguh lah. Sial kat dia. Razan tak ceramah dah pakai kitab ni Razan. Tak apalah kot ni, mukadimah. Nanti bulan depan main lain. Bulan depan pula, tahun depan lah kan. Sebulan sekali main lain. Tu kaedah dia lah. Apa kata Arab? Orang Arab kata, berguraulah kamu seperti garam, banyak tak sedap, kurang tak sedap, tak ada lagi tak sedap, maka secukupnya itu paling sedap. Itu pepatah Arab. Kal milh, seperti garam. Berguraulah kamu seperti garam, banyak sangat tak sedap. Dalam pergaulan harian pun kalau melawak lebih-lebih pun tak syok. Hilang kita punya hibah kita, haibah, izzah kita hilang. Orang tak hormat kalau suami, isteri tak hormat. Kalau isteri melawak sangat-sangat pun suami tak hormat. Kalau tak ada langsung, lagi tak sedap. Dia dalam rumah nasi habis pun tanya, abang nak pun nasi lagi kah? Terima kasih, sama-sama. Kami tak reti lah hidup macam tu. Kami tak reti. Kami kena ada gurau-gurau dalam rumah, kalau tidak kami tak reti. Tak ada langsung pun tak sedap, lebih sangat pun tak sedap, kurang pun tak sedap, secukupnya itu sedap. Jadi syin tu ialah syok. Dalam rumah seronok aja. Tengok muka isteri pun seronok, isteri tengok muka suami pun seronok, tengok muka anak-anak seronok, tengok rumah pun seronok. Alhamdulillah sampai di rumah. Main masjid Bushra, sekali tiba-tiba dah sampai di rumah. Alhamdulillah dah sampai di rumah. Syok tak? Syok. 1/3 daripada syurga. Riang, seronok, gembira. Ceria. Dalam rumah ceria aja. Walaupun isteri itu jenis tak berapa pandai nak melawak, suami dia pandai melawak. Kan? Yang ketiga, ga tu gembira lah, syok, riang dan gembira. Maka sebenarnya kita sudah ada dalam syurga. Cuma nak langkah masuk pergi ke syurga yang sebenar, hak tu buatlah amal cara nak masuk syurga. Orang perempuan, Nabi SAW sebut di dalam kitab Al-Muhimmah wal Mawa'izul Badi'ah. Orang bisa baca kitab Muhimmah? Kitab Muhimmah tu kalau orang laki-laki baca memang best. Pasal apa? Semua kata kat mereka, hendaklah orang perempuan itu, hendaklah seorang isteri itu, hendaklah semua hendaklah mereka aja. Kami tak kata langsung hendaklah suami, tak ada. Dalam kitab Muhimmah tak ada sebut pun hendaklah suami, tak ada. Semua untuk mereka aja. Jadi bila kita baca, mereka aja lah yang kata kat mereka aja lah. Tapi tuan-tuan tahu tak pasal apa? Pasal apa orang laki-laki kena baca kitab Muhimmah? Pasal barulah kita tahu betapa susahnya orang perempuan nak masuk syurga, maka kita kena permudahkan mereka masuk syurga.
itulah mengaji kitab Muhimmah. Sebab dalam kitab Muhimmah tu cerita semua panduan untuk perempuan, panduan untuk wanita, panduan untuk wanita. Dan kami laki-laki ni, kami tanya ustaz yang mengajar kami laki-laki dan ambil apa dalam kitab ni? Kita itulah yang tak tahu. Kerana susahnya wanita nak masuk syurga, orang laki-laki kena mengaji supaya mereka mempermudahkan wanita mereka untuk masuk syurga. Susahnya nak taat suami, susahnya nak jaga anak-anak, susahnya nak jaga kehidupan dalam rumah tangga, kadang-kadang tidak dapat redha kita. Maka mengajilah kitab Muhimmah, barulah kita tahu susahnya orang perempuan nak masuk syurga. Maka permudahkanlah dia. Sikit-sikit tu tak apalah, bang, maaflah. Meredha tak bang? Redha je, tak apalah. Tak makan ni tengah hari ni, tak apa. Redha suami, selesai hukum. Contohnya selalu isteri dia duk pergi mandi suami dia. Contoh tahu dah, kata tak bisa. Orang perempuan macam tu. Time kita hidup, dia tak mau main jeruih. Time mati dah, tiap hari pergi jeruih kubur jeruih buat apa? Mati dah. Ni jeruih tengah hidup lah ni. Mai jeruih. Alah buat sayang konon. Tak usah duk jeruih kubur lah, kami mati dah. Ni jeruih tengah hidup ni. Tiba-tiba hari itu isteri dia tak larat, demam, batuk, pergi cek COVID pergi elok-elok. Tak larat lah bang, minta ampun maaf lah bang, hari ni tak sempat nak masak, hari ni tak boleh bagi mandi abang. Tak apa, abang redha je. Hukum dia selesai masalah. Redha ni selesai masalah. Termasuklah orang isteri pun. Tak apa bang, tak apa. Bab-bab tu saya tak apa. Okey je. Tak boleh bagi banyak lah bulan ni. Pak saya nak bayar rotek motor, nak bayar rotek kereta, ada waktu ni pun anak-anak minta pula dah. Boleh bagi 500 je untuk minggu ni. Tak apa bang, tak apa, okey. Falsafah saya tentang duit simple je bang. Perempuan apa falsafah tentang duit? Sikit cukup, banyak habis. Jadi nampak simple tak? Simple je orang perempuan ni. Falsafah tentang duit, sikit cukup, banyak habis. Tak ada himpun ni, simpan tak ada. Simpan apa? Dia kata sikit bagi cukup, banyak pakailah cara sikit. Banyak habis. Pi IKEA habis 2,500 duit kut. Ngarut. Tak boleh bayar kut, kami top up. Tak boleh bayar kut, kami top up. Dapat kut dia boleh sengap. Pi IKEA dengan geng bawang baik. Ada satu geng lepa nama tulis bawang baik. Tarap baik habis duit 2,000 lebih baik bah. Ni mula nak hati ni. Ustaz terkena ke? Terkena tu tak lah, tapi besar kena. Tak boleh bayar kut, kami top up. Tak boleh bayar kut, kami top up. Bagilah sikit, dah dapat dah bang 500 kat kami duk top up. Dia boleh pi sengap, pi beli apa benda tak tahulah, buat balik rumah tak elok langsung. Lepas tu magic kita pula beli cawan hak tinggi tu, habang buah ayak tak kelapak. Ambil balik. Aku nak ada duit. Itulah cerita dia. Orang perempuan dalam kitab Muhimmah ni, apa Nabi kata? Wanita ni, dia kalau wanita yang baik, dia boleh pilih mana-mana pintu syurga yang dia suka. Setiap makanan yang dia masak, satu suap yang suami makan dapat 10 pahala. Bayangkanlah suami makan banyak mana. Apatah lagi kalau suami dia makan kuat, lagi banyak pahala. Dia masak, suami makan. Anak-anak makan. Anak-anak pula bukan makam biasa ni, makam orang lapar. Bagi makan orang lapar, pahala lebih daripada bagi makan orang tak lapar. Ni tengok ayak, tak minum pun. Cuba lapar tengok, dia buka minum dah. Pasal apa? Jamu makan orang tak lapar. Anjing lapar. Perempuan tu jamu dia ayak dalam kasut, boleh masuk syurga. Anjing lapar. Ini orang lapar. Tok guru, tok imam lapar. Adakah nama tok imam lapar? Ada kan? Kampung tok imam lapar. Awak tak boleh masuk syurga. Apa dia lagi?
Semua amalan yang orang perempuan buat dalam, sekali dia menyusu anak dia, sekali teguk susu dapat 10 pahala. Anak ada 6 orang, seorang anak 2 tahun dia menyusu, banyak mana pahala orang perempuan. Bermakna sebelah kaki duduk dalam syurga aja. Hak sebelah kaki lagi, kata Nabi, ada 4 syarat. Kitab ni tak baca lagi ni, baru mukadimah pun. Dia nak bagi orang makan gulai, jangan bagi lisi dulu, bagilah kuah, bagi dia rasa. Makan kuah, lepas tu makan apa ni, terung dia dulu. Isi jangan bagi makan isi, dia sedap, dia balik dengan ayam tu tak main dah makan, dia kata tinggal kuah, tak ada. Ada 4 syarat seorang wanita masuk syurga dalam kitab Al-Muhimmah wal Mawa'izul Badi'ah. Kata yang pertama, jaga semayang. Jaga semayang. Yang kedua, jaga puasa. Yang ketiga, jaga aurat, jaga maruah, jaga faraj. Disebut dalam hadis tu jaga faraj. Faraj ni artinya kehormatan diri lah. Kain elok. Lagi? Jaga penampilan diri. Janganlah pakai baju ketat-ketat, bersin bertertas habis baju-baju. Dia pakai baju ketat, bila bersin acim terbuka zip. Teruk sungguh lah, nak pakai baju ketat pun agak-agak lah, bersin bertertas. Jagalah kehormatan diri. Yang keempat, jaga suami. Yang tak ada suami tinggal 3 lah. Jaga suami ni pahala dia besar sebab susah. Susah ke? Susah. Selagi tak dapat redha dia sampai tahap dia puas hati, selagi tu tak dapat sempurna pahala. Dapat tapi tak dapat sempurna pahala. Itu 4 syarat ya. Orang perempuan, kami nak masuk syurga, banyak cara kami boleh. Kami boleh sedekah, kami boleh berjuang, kami boleh pergi buat macam-macam aktiviti orang lelaki-lelaki, semua hak jenis dapat pahala. Semua kita boleh buat, mai sembahyang jemaah, mai sembahyang jemaat. Orang perempuan bukan semua boleh mai sembahyang jemaah. Siapa yang ada masalah fitnah tak boleh mai. Perempuan, ada tak biasa dengar orang kata orang perempuan pun dah sembahyang rumah, tak boleh sembahyang di masjid? Saya biasa baca kitab Jami'us Saghir min Ahadisil Basyirin Nazir, Imam Sayuti rahimahullah, dalam kumpulan hadis-hadis yang disusun oleh Datuk Syekh Zakaria, Mutiara Hadis Nabawi. Ada 2 hadis yang Nabi sebut, bawalah wanita-wanita kamu datang berjemaah pada waktu gelap, iaitu malam, supaya tak timbul fitnah. Ada 2 hadis cerita pasal itu. Saya boleh senit dalam kitab, dalam kereta saya apa ada hadis tu. Hadis Jami'us Saghir. 2 hadis cerita kata orang laki-laki bawalah wanita-wanita kamu mai semayang jemaah pada waktu gelap. Waktu gelap ni artinya orang tak tengok lah. Jadi malam mayang maghrib, mayang Aisyah, semayang subuh boleh, buat mai aja. Kalau zuhur asar pun dah tak timbul fitnah apa-apa ni, pakai elok-elok macam ni siapa nak tengok? Ada orang nak tengok? Apa tengok? Makji mana aku nampak macam janda dia ni. Tapi tak suah lah pakai minyak wangi, main-main jemaah pakai gincu tebal-tebal, tak payahlah nak buat apa. Ada orang mayang jemaah bawa pakai gincu tebal, tak nak buat apa saja, bagi tu imam tengok. Tu masalah. Bukan zakat dia masalah, tu imam pun ada masalah. Yang Tok Bilal pula habang pula tu. Tu imam janda tu mai. Tapi dia pun tak sebut janda tau. Dia sebut apa? Puan J. Tu imam, Puan J dah belakang. Baca wal adiyah, la syahid pun tak jumpa, la syadid pun tak jumpa. Jumpa belakang nut ya. Innal insana li rabbih lakanud wa innahu ala zalika lakanud. Dia duduk heran, apa dia? Wa innahu li hubbil khairi lakanud. Dia berhenti pula. Allahu Akbar, rokok tu.
Dia kata aku tak boleh lah. Dia kata yang hang pun Tok Bilal duk pergi cerita kata Puan J main. Dengar aku baca Al-Quran dia tengok tak betul dah. Yang tu jangan main masjid. Dia kacau tu imam. Hak lain-lain tak ada masalah apalah, main lah masjid jemaah lah tuan-tuan puan-puan, tak apa. Tak salah pun, tak timbul fitnah pun, tak ada siapa nak tengok pun, isteri kita. Main naik kereta dengan kita, main naik motor dengan kita, main jemaah dengan kita. Apa nak salahnya? Main. Main setiap kali ada orang ada majlis ilmu, main di majlis ilmu. Setiap kali ada orang buat ceramah, main dengar ceramah. Tuan-tuan boleh tegur isteri di rumah. Dia dah dengar apa orang panggil? Dia dah dengar bunyi camca, bunyi pinggan, bunyi cawan, bunyi macam-macam dah di rumah. Hati pun dah jadi macam-macam dah. Maka akhirnya kita tegur apa-apa pun susah nak terima lah, bawa dia mai ke masjid. Jadi dengar ceramah, dengar kata wanita ahli syurga ni senang je rupanya, ada 4 syarat tu je. Jaga semayang, jaga puasa, jaga maruah diri, jaga kehormatan diri, jaga suami sampai suami redha dengan dia. Maka kata Nabi SAW, pilihlah mana-mana pintu syurga yang kamu suka. Memang hak tu istimewa lah ya, wanita istimewa. Rabi'atul Adawiyah kata bukan orang biasa-biasa nak masuk syurga, orang luar biasa yang akan masuk syurga. Kita pun tuan-tuan macam itulah. Ada peluang, rebut peluang. Terlepas peluang, kejar peluang. Tak ada peluang, timbulkan peluang. Itu kaedah dia. Ada peluang, rebut peluang. Dah ada peluang, main-main nak main ke Masjid Bushra, tiba-tiba ada kuliah. Duduklah Ustaz. Apa salahnya kuliah kita pun lagi 15 minit habis ya. Nak dengar kuliah pula. Tahun depan main lain. Tahun depan lagi 2 minggu je. Tahun depan 2024 main lain. Tu pun kalau orang Bushra jemput pula. Pasal had ni baru mukadimah, kita tak baca lagi. Kitab ni tuan-tuan, kalau saya baca di masjid ni, insya-Allah dalam 7 tahun habis. Insya-Allah. Kalau sebulan sekali lah, 7 tahun habis. Takut mati dulu kah? Bukan takut orang hak dengar mati dulu, takut kawan hak kata tu. Insya-Allah lah 7 tahun habis ya. Tak apa. Ada peluang, rebut peluang. Kita pun orang laki-laki macam tu juga. Orang main letak tabung, tak perlu bubuh banyak pun, tapi seikhlas hati kita banyak mana? RM5. RM5. Terus duk kira orang kata Allah, rumah sampai 2-3 tingkat pun RM5 je. Nak buat macam mana dalam poket dah RM5 je. Tapi lah ni dah Masjid Bushra kan, Masjid Zahir kat tempat saya dulu, kita ada QR code kat e-wallet. Buka QR code, tak e-wallet, naik berapa ringgit nak bubuh, tekan dia, siapa pun tak tahu. Tut-tut, tut-tut no, tut-tut duit masuk je. Kan lah ni teknologi sedekah memang senang nak buat pahala lah, ni senang je. Orang duduk live dalam Facebook ke, live dalam TikTok ke apa ke, kita tengok depa ni buat majlis depa, kita nak sumbang juga bang RM5, RM2, okey je, tak ada masalah apa. Klik bubuh bagi RM2. Seorang bagi RM2, kalau ada 300 orang dah RM600. Boleh kawan tu buat kebajikan, esok buat live lagi. Dia tak pakai dah handphone dia pakai DSLR dah pada tu. Lagi sharp muka ustaz tu, bulu hidung pun nampak. Bini dia duk habang dah bang, depa pakai kamera elok bang, bulu hidung kena potong, ni campur dengan misai, tak tahu dah mana misai mana bulu hidung dah. Bini dia duk sebut dah, tengok dalam live, tu dia nampak serabut lah, ya Allah. Mudah tak? Mudah je. Tak apa, ikhlas je kita bagi.
Ya, ikhlas aja kalau nak bagi. Pahala boleh dapat cara macam-macam. Ada peluang, jangan lepas peluang. Lah terlepas peluang, kejar peluang. Kejar ni artinya pi cari. Dah kata terlepas dah, oh kuliah Masjid Busra dah tak boleh dah. Tengah hari lagi ada masjid mana? Ada tang lain pula. Oh, depa habaq kata ada live. Tengok dalam live. Buka komputer ke ataupun terus sambung dengan TV di rumah ke, tengok. Zaman lah senang. Ustaz pakai kain plekat dia, tapi pakai blazer coat, boh dengan necktie, bergelok semua kan, ceramah pakai kain plekat. Orang bukan nak tahu ni tegak gambar sekarang ni je. Nah. Senang zaman lah ni, teknologi moden. Ngaji pun senang, boleh duduk rumah aja. Orang kata minta maaf lah bang, tak boleh nak pi di masjid sebab saya tak boleh semayang. Oh sungguh juga mereka buat dalam masjid. Dia macam mana? Live di rumah. Senang aja, ataupun duduk dalam kereta tu. Main juga masjid. Duduk di luar. Tengok live. Zaman lah senang tuan-tuan. Nak mengaji. Mau dengan tak mau ya. Ya, mau dengan tak mau ya. Terlepas peluang, kejar peluang. Tak ada peluang. Habis dah peluang, tak ada dah. Buat macam mana? Create bagi ada peluang. Nak create macam mana peluang nak buat baik? Pilah tanya masjid. Tok Imam nak tanya, water cooler ada kat masjid ni? Dia faham water cooler lama dah. Ni kami nak sumbang water cooler. Boh nama Tok Imam, saya yang akan bayar. Boh water cooler hak besar tu lah, cap apa tak usah kira lah. Saya sebut, saya dia kata nak promosi lah. Boh bila cap apa pun. Oh itu. Siapa mai siapa minum, siapa mai siapa minum. Bulan puasa pun lepas minum. Saya tegur yang kawan kerja kontrak tepi tu jangan minum. Puasa kata. Anta saim? Saya tanya puasa ke? Dia kata tak puasa. Non muslim, rupanya tak Islam. Dia pi ambil ayat hak sejuk yang ada peluh tu depan-depan kita, la ilaha illallah. Jadi pahala tak? Jadi menatang makan pun dapat pahala, tambah manusia makan, create bagi ada peluang buat pahala tu. Pi mana-mana masjid tengok ada kolah ayam. Lepas tu cebok pun banyak yang patah, tu cebok gayung dia tu banyaklah yang patah. Beli buat mai 10 tak tentu. Setiap kali orang cebok nak basuh kaki, satu pahala dapat kat kita, 10 pahala dapat kita. Berapa ribu orang hari Jumaat yang ambil cebok kita basuh kaki. Create peluang. Bawa bateri hak energizer tu buang cekak. Pi masjid mana-mana tengok jam. Biasanya jam masjid mati. Biasanya lah masjid tertentu, masjid ni dia tak berani mati kena. Kan ada kan? Masjid tu jam lambat-lambat lah masjid mati semua. Kita ambil, bawa turun, bubuh bateri. Setiap kali orang nak semayang tengok jam, kita dapat pahala. Berterusan dapat pahala. Beli kasut selipar tu, pergi letak kat tandas. Confirm orang pakai kasut selipar baru daripada kasut selipar lama. Jangan beli kerok hilang sungguh. Kerok tu mahal. Beli kasut selipar ya. 2 minggu tengok ada orang letak balik. Pasal apa? Cerah lah semua bukan ambil. Pasal apa? Kasut hilang. Masjid Zahir dulu kami ada beli kasut tau. Kasut elok lah, kasut yang elok lah, kasut elok khas untuk orang hilang kasut. Kalau hilang kasut, tuan-tuan jangan ambil kasut orang. Jangan. Berdosa kita ambil kasut orang. Kalau hilang kasut kita, walaupun masjid kata berasa-berasahan ni kasut Tuan Haji, jangan ambil. Tinggal di situlah. Masjid ganti dengan kasut lain. Sedekah. Ni kira jariah ya. Arti kebajikan. Sedekah ambil. Tuan-tuan, satu orang tak tahu pangkat apa askar, kasut berkilat dia tu hilang. Tuan-tuan nak letak muka tahu mana tuan-tuan. Kasut hak merlin dia tu hilang. Lepas tu takdirnya ada satu orang tengok, dia kata ada satu orang ambil, dia kata lalu kot ni kira lintas ikut PMC lah. Kalau macam Masjid Zahir tu lintas PMC lah. Satu budak bawa motor ligan. Dapat
Dia tadi nak ambil pergi jual di pasar apa? Pasar Kampung Jaya sebelah tu lah. Kalau hilang kasut, pergi cari ikut pasar tu, jumpa. Kasut tu Imam ada sepasang, tapi kasut tu dah lama lah, biar pergi lah, pergi dia beli lain lah. Sediakan kasut spare untuk orang yang hilang kasut. Tuan-tuan nak ambil kasut yang standard lah, yang agak-agak kaki 6, saiz 6 ke saiz 7 ke kan. Saya apa? 5,5. Ni 5,5. Saya saiz 6. Agak-agak lah orang biasa pakai, janganlah hentam saiz 8. Saiz 8 tu hak Arab je pakai. Kecil tu. Simpan, buang 4-5 pasang dalam bilik. Orang hilang kasut abang tu, jangan ambil kasut orang. Nah, ambil kasut kita bagi. Sedekah tu pergi. Kalau teringin nak bayar duit kasut, buh lantung tu. Bayarlah banyak orang nak bayar. Saya pergi beli kasut kedai kawan tu. Kata bang nak beli kasut untuk masjid. Oh ya kau, ustaz nak berapa pasang? Tok Imam nak berapa pasang? Saya nak 5 pasang. Mai, Tok Imam nak hak jenis apa? Saya kata jenis ni satu, jenis ni satu, hak warna ni satu, warna putih satu, 5 pasang. Okey. Tok Imam, saya jariah kat Tok Imam. Kawan hak kedai kasut jariah kat saya. Saya pitak tang tu, abang tu tak jariah, dia buh lentung. Dia. Dapatlah duit kat masjid. Kawan tu jariah ya. Lepas tu agak-agak dah tinggal 1 pasang 2 pasang, pi beli pula. Dia jariah pula. Bagus sungguh. Lah tak ada lah, tak tahu depa beli ke tak lagi, tak tahulah. Create benda tu biar ada peluang. Ya, peluang bukan senang nak dapat, dan kita create. Pi tanya masjid tanya masjid. Apa ni ayat mineral ada untuk ustaz-ustaz duk mengajar? Depa kata ada, depa bagi ayat mineral besar. Tak, saya nak bagi 100 plus. Cik, jarang kita mengajar orang bagi 100 plus. Tahun depan 4 orang turu mengajak Masjid Bushra kencing manis. Depa jamu 100 plus. Saya biasa forum tuan-tuan, depa jamu 100 plus sejuk tu. Oh, minum memang syok, memang power lah. Tunggulah kencing manis naik 17 pada muka. Dah lah bagi ayat mineral lah kecil tu. Bubuh 2-3. Tak, saya sebut tadi macam mana nak buat pahala. Create satu keadaan supaya pahala itu berterusan. Pesan belakang masjid, habaq, habis, habaq. Saya akan buat mai. Tuan, nampak tak macam mana kita nak buat kebajikan? Orang dah buat macam-macam benda dah. Ni buat masjid, buat apa ni, live streaming. Orang pandai IT, dia berkhidmat untuk masjid, percuma aja live streaming dia buat. Tak payah bayar, tak payah apa. Orang jadi technician, dapat gaji, dapat elong sikit je, buat kerja untuk masjid. Betul mikrofon, tukar kabel. Kabel ni tak boleh sebab kabel ni dia punya apa ni tak sesuai dengan apa ni ceramah yang pakai apa mic banyak-banyak, speaker banyak-banyak macam ni, kena kabel hak besar sikit. Tuan-tuan, orang dia nak khidmat, cuma je dia bagi kat jalan Allah. Kalau orang nak bagi kat dia tu, dia anggap sebagai hak tu dia punya reward tu jadi macam dengan kredit kat dia aja. Ada technician di masjid yang dibayar sampai RM1,500. Dia cover semua ni. Ni TV-TV litar apa semua dia cover. Ada apa masalah abang kat dia aja. Dan dia programkan satu program khas untuk TV litar masjid. Kalau Masjid Bushra nak apa video korporat yang saya baca hari pengisytiharan Masjid Bushra sebagai masjid terbaik. Mal Hijrah? Mal Hijrah kan Maulid Nabi? Maulid Nabi Mazan? Mal Hijrah, masjid terbaik luar bandar, sempena Mal Hijrah. Video korporat tu saya yang baca, saya yang type dia punya skrip dia. Pergi ambil lah di Jabatan Agama, ataupun kalau tak ambil Jabatan Agama, potong hak yang live streaming Kerajaan Negeri Kedah tu, ambil tak apa. Lepas tu siapa-siapa main tak payah bagi taklimat apa dah, pasang hak tu je. Masjid Al-Bushra Merbuk. Itu kan, suara tu lah. Prio tak kena bayar. Kalau bayar lagi sedap suara. Itu mujok peri.
Kita buat sendiri, benda tu kita buat sendiri. Nak buat ni boleh, tak ada masalah apa. Kalau syarikat swasta suruh buat, demand lah 3,000, 4,000, 5,000. Dia bukan teruk nak baca pun. Masjid Al-Busra Merbuk asalnya adalah masjid lama yang dipanggil sebagai macam tu je. Nang no? Tapi kalau Busra nak bayar pun okey je. Terima je kan. Duit sikit cukup, banyak pun habis. Perempuan awak balik pasal apa tu, kalau suami tanya, banyak mana nak bagi kat mak hang? Sikit cukup, banyak habis. Dia bagi pergi banyak mana pun. Janganlah duk abang, Allah sikitnya. Jangan. Suami bagi kat kita perempuan duit. Tuan-tuan pun kalau ada orang bagi benda, doa dua benda. Yang pertama, barakallah, ya Allah engkau berkatilah harta yang dia bagi kat aku. Yang kedua, ya Allah engkau gantilah yang lebih baik daripada apa yang dia bagi. Doa-doa tu je. Jangan duk kata Allah awak sikit sangat. Jangan. Kalau cakap terima kasih je, jangan kata terima kasih dah lah ni. Tukar wording. Terima kasih bang, saya doa Allah Ta'ala berkati harta abang dan digantikan dengan yang lebih baik. Macam tu. Tapi jangan tambah dah. Sekali dia kata digantikan dengan yang lebih baik daripada saya. Menikah pula. Bapak, silap doa. Patutnya kena digantikan dengan harta yang lebih baik daripada apa yang abang bagi. Macam tu. Dia silap doa. Digantikan dengan yang lebih baik daripada saya. Tu dia. Dia kata aku boleh pula. Amin. Kita pun tak pasal macam silap lah. Tak silap dah, betul dah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ya, itulah dia. Kalau tak ada peluang, create bagi ada peluang. Kalau dah dapat peluang, jangan lepaskan peluang. Kalau peluang dah terlepas, kejar peluang tu bagi dapat balik. Supaya pada setiap saat, setiap detik, setiap masa, kebajikan dapat kita timba bagi banyak-banyak. Tuan-tuan, puan-puan, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tak sempat nak baca kitab ni. Bukan tak sempat, saja tak mau baca. Izab talai tabatu ada tak sana. Jadi mudah-mudahan ada pertemuan kita ni kebajikan dan dapat hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi ni, dan dapat kebajikan kita insya-Allah. Doa-doakanlah supaya Allah Taala panjang umur kita, murah rezeki kita, beri kesihatan kepada kita, ketenangan jiwa, ya, ketenangan jiwa, dan Allah Taala cukupkan di dalam kehidupan kita ni keperluan-keperluan dalam hidup. Hak lebihan tu aksesori je. Cukupkan keperluan itu adalah, mudah-mudahan Allah Ta'ala cukupkan keperluan kita, itulah nikmat yang paling besar. Terima kasih kepada Ustaz Hamdan yang menjadi in charge untuk program Kuliah Duha. Terima kasih kepada Tuan Imam Ustaz Firdaus dan juga seluruh jawatankuasa Masjid Busra untuk program pada pagi ini. Ampun maaf daripada saya kalau tergasak bahasa, tersalah cara, terlanjur kata. Wallahu a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak kepada Fadhil Ustaz Muhammad Isa bin Abdul Rahman di atas penyampaian yang padat. InsyaAllah lepas ni insyaAllah boleh pagi ni insyaAllah kita